Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ini kita bersama sekali lagi di dalam dialog kepimpinan. Yang kali ini kita akan memfokuskan berkaitan dengan tajuk khas berkaitan dengan bulan kemerdekaan pada bulan ini, yang mana kali ini kita membicarakan soal kepemimpinan patriotik, integriti sentiasa di hati. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian bersama dengan kita di dalam FB Live Eyelid hari ini. Saya difahamkan, tadi saya baca dalam ramai juga daripada agensi-agensi sama ada di dalam Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak untuk bersama-sama dengan kita dalam membicarakan satu topik yang agak hangat untuk diperkatakan hari ini berkaitan dengan kepemimpinan patriotik, integriti di hati. Saya akan bawakan panel-panel yang cukup hebat, yang mana personality di TV dan ada sebahagian-sebahagian yang memang cukup terkenal untuk membicarakan soal-soal berkaitan dengan perkara ini. Sebelum saya membawa panel masuk, sebelum saya memperkenalkan panel, suka untuk saya ingatkan kepada penonton dalam talian, suka untuk saya peringatkan bahawa kita akan sediakan link pendaftaran serta penilaian di waktu penghujung program nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan kena tunggu dan pastikan menonton, kerana di penghujung program nanti barulah kita lampirkan orang kata persoalan ataupun pendaftaran. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengajukan sebarang soalan sepanjang pelaksanaan dialog ini dilaksanakan. Seandainya ada sebarang persoalan ataupun nak dipertanyakan dengan panel kita, tuan-tuan boleh ajukan sahaja di ruang komen. Dan mana yang sempat saya akan bacakan secara bersila ganti dengan persoalan-persoalan yang saya akan kemukakan nanti. Walau bagaimanapun, suka juga untuk saya ingatkan tuan-tuan agar tidak terlepas untuk mendaftarkan diri tuan-tuan dan puan-puan di link pendaftaran dan penilaian yang akan kita lampirkan pada penghujung program nanti. Rasanya macam meniaga go shop, okey tuan-tuan dan puan-puan. Dan suka juga untuk saya ingatkan supaya tuan-tuan dan puan-puan nanti link penilaian dan pendaftaran yang tuan-tuan dan puan-puan ajukan itu kita akan hantar direct terus kepada email tuan-tuan dan puan-puan. Dan seandainya ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, kita tak dapat masuklah, cik saya dah tengok tapi tak dapat, cik bagaimana saya dah buat ni tapi tak dapat. Jangan risau, jangan gundah gulana. Usah gundah gulana tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan hanya perlu menghubungi penyelaras sahaja untuk bertanyakan berkaitan dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan, setakat hari ini kita masih lagi membantu semua penonton-penonton kita untuk mendapatkan link pendaftaran. Macam tak cukup nafas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, memulakan sesi dialog kita pada hari ini iaitu kepemimpinan patriotik, integriti sentiasa di hati. Saya jemput masuk dua orang ahli panel untuk bersama-sama dengan saya. Pertama sekali adalah Tan Sri Abu Kasim bin Mohamed, mantan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, lama tak nampak Tan Sri. Lama menyepi orang kata. Sihat Tan Sri Sehat, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Yang kedua, ini pun merupakan personality TV dan saya difahamkan kita bukan senang tuan-tuan dan puan. Kita di peringkat elit ni nak panggil cukup sukar. Kan nak mendapatkan jadual daripada Datuk Ustaz Kazim Elias ni. Kan kita macam-macam dah cara. Akhirnya alhamdulillah di petang ni saya difahamkan pun semalam Ustaz bersiaran di dalam TV1 dan hari ini bersama dengan kita tak lain tak bukan Datuk Ustaz Kazim Elias ataupun saya tengok di UKE. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Lain macam lah Ustaz sekarang. Saya tengok perubahan. Fikir Ustaz sebab kan. InsyaAllah tak lama kita tunggu. Tasri dia tunggu. Itulah macam Warfree dah. Kita buat juga macam mana boleh buat macam tu. Okey, Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Orang kata memulakan mukadimah ni eloklah saya perkenalkan dahulu panel-panel yang bersama dengan saya, siapa latar belakang dia. Sebelum kita memulakan persoalan demi persoalan, saya perkenalkan panel pertama saya, Tan Sri Abu Kasim Mohamed, lahir pada 5 Disember 1960, berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Sosial dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan sarjana sains dalam bidang keadilan jenayah dari Michigan State University Amerika Syarikat. Memulakan kerjaya pada 1 September 1984. Beliau dilantik sebagai Pegawai Siasatan Cawangan Tata Tertib Ibu Pejabat Badan Pencegahan Rasuah BPR Kuala Lumpur. Beliau juga pernah bertugas sebagai Ketua Cawangan di BPR Cawangan Sibu, kemudian dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Operasi BPR pada 1 Jun 2007, kemudian dilantik sebagai Pengarah Perancangan dan Koordinasi Dasar
Ibu Pejabat BPR, Pengarah BPR Perak dan Pulau Pinang, Pengarah Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia dan dipinjamkan sebagai Ketua Pegawai Integriti Amanah Raya Berhad. Pada 4 November 2009, Ketua Negara telah mengumumkan Yang Tuan Agong telah mendapat perkenan supaya beliau dilantik sebagai Ketua Putrajaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan seterusnya juga saya difahamkan yang terakhir, Tan Sri juga merupakan Ketua Pengarah Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional dari 1 Jun 2018 sehingga beliau bersara wajib 5 Disember 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup banyak pengalaman, maknanya kita tak salah lah memilih ahli panel pada petang ini untuk membicarakan soal integriti. Yang kedua adalah Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, merupakan seorang penceramah bebas dan personaliti media Malaysia. Dilahirkan di Kampung Paya, Batu Kurau, daerah Selama Perak pada 28 November 1972. Kemudian mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Datuk Sajak Batu Kurau Perak, kemudian menyambung sekolahan di Sekolah Kebangsaan Seri Besot, Pelda Gunung Besar 1, Sungai Perak, dan seterusnya minat mendalam terhadap bidang agama. Beliau telah mohon dan berjaya memasuki Sekolah Agama Syubaniah Batu Kurau selepas Tingkatan 5 dan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia. Beliau kemudian menyambung pelajarannya di Mahat Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Negeri Perak di Masjid Negeri Perak sehingga mendapat diploma Tahfiz Al-Quran. Cukup panjang kalau saya nak baca Ustaz punya biodata ni, cukuplah orang kata sekali imbas, tak kenal maka tak cinta. Okey, penonton-penonton di dalam talian, memulakan sesi kita pada hari ini. Ustaz boleh kita mulakan dengan Ustaz. Saya minta izin daripada yang bagi Tan Sri untuk kita mulakan dengan Ustaz. Selepas itu saya mulakan dengan Tan Sri lah. Sebelum tu Ustaz kat mana Ustaz? Ustaz di rumah. Oh, di rumah ke? Dan di pejabat ke? Saya faham. Di sekolah. Okey. Ustaz, hari ini kita membicarakan soal integriti. Pada pandangan Ustaz lah, kita bercerita ni dari sudut agama ni. Pada pandangan Ustaz, apakah sebenarnya yang diperkatakan integriti itu dari sudut pandangan agama Islam, dan mungkin ada dari segi agama yang mungkin yang boleh disamakan dengan perkataan integriti itu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sadaqallahul azim, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Terima kasih saudara Muhammad Aziz yang saya muliakan, Tan Sri Abu Qasim bin Muhammad selaku rakan bicarawara pada petang ini. Seterusnya penonton-penonton, mudah-mudahan dirahmati, diberkati pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang integriti, jawapan senang dia dalam bahasa kita, integriti ialah nak menjadi orang yang baik, nak menjadi orang yang dipercayai, nak menjadi orang yang amanah, nak menjadi orang yang boleh diharapkan, boleh dipercayai. Ini dipanggil sebagai integriti. Dia hampir kepada perkataan amanah, dia hampir kepada perkataan itqan. Amanah maknanya kepercayaan. Itqan maknanya bersungguh-sungguh. Kedua-dua ini, amanah dan itqan ini ada disebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang amanah dan menyebutkan tentang itqan. Ya, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan perbuatan itu. Maka termasuklah di dalam perbuatan yang dikatakan amanah tadi, untuk menyampaikan, menyempurnakan perkataan amanah itu, ada unsur-unsur yang lain. Seperti kita sebut ikhlas. Ada juga hadis berkenaan dengan ikhlas. Begitu juga apabila menyempurnakan amanah, menjaga amanah, juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti ayat yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-8. Begitu juga di dalam arti amanah tadi ialah melaksanakan tanggungjawab. Melaksanakan tanggungjawab itu juga disebut sebagai amanah. Dan tuan-tuan yang saya hormati, amanah juga mencakupi benar. Benar dan bersama dengan orang yang benar. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang selalu kita dengar di dalam khutbah Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada lagi pada ayat yang disambung. Wa kunu ma'as sadiqin.
Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan disambung pada ayat yang lain, wa kunu ma'as sadiqin. Dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi ini adalah dipanggil sebagai ciri-ciri yang terdapat di dalam perkataan amanah yang sangat hampir dengan perkataan integriti itu. Orang yang berpegang dengan amanah adalah orang yang berpegang pada prinsip kebenaran. Dia takkan mengabaikan kebenaran. Dan dia akan memihak pada kebenaran. Kalau sesuatu benda menyanggah kebenaran yang dia pegang, dia tetap mempertahankan prinsip itu. Prinsip yang benar. Tanpa dia melihat siapa orang itu, siapa orang ini, siapa orang itu, tidak. Dia melihat siapa orang itu, adakah benar atau tidak. Orang ini adakah benar ataupun tidak. Nak mempertahankan yang itu jadi susah. Sebab itu di dalam Islam ada satu lagi konsep dipanggil sebagai asabiyah ataupun ta'assub. Dalam bahasa orang Melayu sekarang ni dah diterima pakai dalam bahasa kita, ta'assub. Ta'assub ini maksudnya ialah selalu kita gambarkan ta'assub ini untuk ajaran sesat. Oh, dia tu ta'assub pada ajaran guru Yahya misalnya. Maknanya ta'assub sanggup berkorban jiwa raga untuk guru dia. Itu bukan ta'assub yang dimaksudkan. Ta'assub yang sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang teguh. Dalam bahasa kita, hendaklah kamu ta'assub pada Allah. Wa'tasimu bihablillah. Bertaksublah kamu pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Itu maksud dia. Tapi kita sekarang gambarkan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Kalau kita faham asabiyah tu, tuan-tuan, bukan setakat pegang teguh. Memang betul-betul pure punya. Itu nak maksudnya taksub. Maka tuan-tuan yang saya hormati, hari ini ada orang yang taksub. Taksub pada Ustaz Kazim. Ustaz Kazim buat salah pun aku kata betul. Ustaz Kazim salah pun tetap aku kata betul. Yang tu asabiyah tu. Sebenarnya tuan-tuan, asabiyah maksudnya ialah memegang kepada kebenaran. Siapa pun kau, kalau kau betul, aku bersama kau. Wa kunu ma'as sadiqin. Ini yang dikatakan sebagai asabiyah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, faham betul-betul, jangan kita asabiyah di sini meletakkan kepada sesuatu yang bukan benar. Jadi kadang-kadang kita hanya memegang kepada prinsip. Aku siapa bagi makan pada aku, dia tuan aku. Tak, sebenarnya tuan-tuan, integriti adalah yang benar. Sebab itu kita lihat integriti ada konsep dua yang besar. Pada individu dan pada organisasi. Pada individu, pada diri kita sendiri. Organisasi ialah sesuatu tempat yang besar yang melaksanakan sistem dan sebagainya. Maka dua-dua benda ini perlu ada integriti. Pada diri kita individu perlu ada integriti dan organisasi itu sendiri yang melaksanakan sistem juga perlu ada integriti. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya rasa penerangan cukup cantik tu. Nanti kita akan huraikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan asabiyah. Saya suka pada memegang kepada kebenaran itu. Kita akan huraikan selepas ini. Tan Sri, berbalik kepada tajuk kita hari ini, integriti sentiasa di hati. Dan merupakan Tan Sri bukan salah seorang, orang kata yang pernah berada satu tampuk pemerintahan yang cukup lama dalam organisasi berkaitan dengan integriti ni. Dan kita lihat sebenarnya Tan Sri, integriti ni dia berasal dari perkataan integer tu. Kalau dalam ilmu matematik ni, integer ni ialah nombor-nombor bulat seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bermakna 1.5 bukan nombor integer. Berasaskan pengertian integer dalam ilmu matematik tersebut. Boleh Tan Sri huraikan dengan lebih lanjut, Tan Sri? Apa sebenarnya yang diperkatakan ataupun dimaksudkan berkaitan dengan integriti ini? Silakan Tan Sri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dato' Ustaz Kazim, berkuas daripada pengurusi kita. Sebenarnya perkataan integriti ini mula diperkenalkan di Malaysia secara formal pada tahun 90-an. Ada dua perkataan pada masa itu saya diminta untuk bincang dengan Dewan Bahasa. Satu, takbir governance. Governance pada masa itu dalam kamus Melayu tidak ada. Jadi diwujudkan namanya sebagai takbir urus. Dan
integriti juga tidak ada. Jadi setelah bincang dan setelah kita melihat, maka kita menyamakan perkataan integriti dengan keutuhan. Jadi kalau yang Dara cakap tadi itu pasal solid wholesomeness dipanggil dalam bahasa Inggeris. Iaitu kalau nombor 1, 2, 3 ni dia wholesome. Dia kalau dari segi sistem dia panggil keutuhan. Keutuhan dan kemampanan dari segi sistem yang ada. Jadi bagi manusia dan juga bagi individual, keutuhan diri itu cukup penting. Dia memanglah dia berteraskan kepada sifat jujur, amanah dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, yang saya nak memudahkan bahasa, selalunya orang bertanya tentang macam mana nak mudahnya nak faham maksud dan falsafah integriti ini. Saya selalu menjelaskan kepada orang bahawa integriti ini kalau nak mudah faham ialah seseorang yang melakukan perkara yang betul, sentiasa melakukan perkara yang betul, terutama apabila orang tak nampak. Bahasa yang mudah. Kita lihat kalau sebagai manusia, sebagai umat Islam, apa yang dikatakan betul. Tadi Ustaz Kazim cakap pasal takwa. Takwa itu adalah keutuhan yang mana seorang umat Islam mengikuti semua ajaran-ajaran, kehendak-kehendak sama dalam Al-Quran dan juga hadis. Dari segi negara kita, dia diperkenalkan pada tahun 1997. Jadi dari segi individu misalnya, kita sendiri, kita ni juga di-challenge kita punya integriti pada semasa ke semasa. Saya katakan tadi, melakukan perkara yang betul, terutamanya masa orang tak nampak. Apa kita lakukan masa di pejabat, semasa berada dalam bilik? Adakah kita buat kerja yang betul, ikut kerja seperti mana yang dikehendaki? Masa kita kecil lagi, kita dah mula dapat isu integriti. Apabila kita pergi bilik air masa bulan puasa, air turun daripada kita mandi, air turun daripada dahi turun ke hidung, nak masuk ke mulut. Masa tu mencabar integriti kita. Niat kita berpuasa kerana mak nak bayar RM1 satu hari, ataupun semua orang puasa kita ikut puasa, ataupun kerana lillahi ta'ala. Kalau kita buat dan kita jelas dalam pemikirannya, dalam pemikiran kita, dan ianya berada di hati kita, maka kita buat keputusan yang jelas bahawa aku puasa walaupun orang tak nampak, orang tak ada. Aku buat benda yang betul. Exactly macam mana Ustaz Kazim cakap tadilah. Terima kasih. Okey, terima kasih Tan Sri atas penerangan. Orang kata itu tuan-tuan dan puan-puan, itu kita bermula dengan mukadimah berkaitan dengan integriti. Selepas ni kita akan bawa lebih tuan-tuan dan puan-puan lebih mendalam berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita akan menerobos, kita akan menyelusuri berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nampak kat sini ada saudara Zakwan daripada Correctional Perlis. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Kita berbalik kepada Ustaz Kazim. Elias, Ustaz, tadi Ustaz bercerita soal benar dan kalau Tan Sri Abdul Kasim pun bercerita soal integriti ini, kita tidak boleh lari bahawa berkaitan dengan perkara yang betul, kebenaran. So Ustaz, sebagai seorang Muslim, kita harus percaya dan yakin bahawa nilai dan integriti ini amat perlu diterapkan dalam setiap orang, bermula tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan seterusnya kepada masyarakat. Mungkin pada Ustaz sendiri, apakah peringatan daripada Allah dan pesanan daripada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW terhadap nilai integriti ini? Silakan. Terima kasih tuan. Terima kasih pada Tan Sri. Alhamdulillah. Saya pernah sampai di sebuah negara untuk menyampaikan jemputan ceramah. Bila sampai dekat custom, migration apa semua tu, saya dibawa daripada tempat saya diambil nak pergi sana melalui border immigration dan melalui proses polis dan sebagainya. Jadi yang bawa saya itu ialah pegawai keselamatan ataupun kita sebut beruniform lah. Orang beruniform lah bawa saya ni. Jadi bila sampai ke checkpoint tu, dia buat keluar kad ni. Dia tunjuklah kad ni. Saya sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang perkataan yang terbit daripada anggota polis yang membuat pemeriksaan. Bila yang ambil saya tu, tunjuk yang dia tu ada kad. Kan? Orang yang kat luar kereta tu, tengok dia lah. So what? Dia tanya.
Dia kata ke kawan itu, so what? Apa masalah kau? Apa masalah kau ni? Jadi tuan-tuan, di situ kita lihat. Kau uniform, aku pun uniform, aku kerja aku, kau kerja kau. Ini kalau kita nak sampai pada satu tahap macam itu. Nak sampai pada satu tahap, maknanya kerja aku, kau jangan kacau. Ini kerja aku. Jadi ini tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amala ahadukum amala an yutqnahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, kata Nabi SAW, menyukai seseorang apabila melakukan pekerjaannya secara bersungguh-sungguh. Macam yang Tan Sri sebut tadi. Allah sebut apa yang Tan Sri sebut tadi. Allah sebut dalam Quran tu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan hendaklah kamu berbuat baik seperti mana Allah berbuat baik pada kamu. Pada benda yang kita tak tahu, pada benda yang kita tak pernah fikir, pada benda yang kita tak pernah tengok, Allah sentiasa buat baik pada kita. Adakah kita campur tangan dalam pembentukan muka kita, pembentukan tubuh kita ketika berada di alam roh, ketika berada dalam alam rahim ibu? Adakah kita yang duk lokeh muka nak bentuk macam mana, hidung nak bentuk macam mana? Tak. Hati macam mana, jantung macam mana, buah pinggang macam mana, darah jenis berapa, O ke A ke? Tak pernah, tak pernah. Lahir-lahir ke dunia tu memang dah baik dah. Ahsanit taqwim. Memang sempurna dah jadi manusia. Dan kita tak tahu pun. Dan sampai sekarang tuan-tuan, berapa banyak benda di tubuh kita yang kita tak tahu dan Allah Maha tahu dan Allah jaga elok-elok. Kita tak tahu macam mana usus kita memproses apa yang kita makan. Buah pinggang menapis apa benda yang kita minum. Kita tak tahu. Bahagian hidung kita bagaimana oksigen dia tapis bahagian dalam sana. Kita tak tahu. Otak kita macam mana dia berfungsi. Telinga macam mana dia mengisyaratkan kepada otak. Mata bagaimana diciptakan. Dan dia menghantar isyarat kepada otak kita apa yang kita tengok. Sebab tu bila kita buat pemeriksaan mata, jegi mata-mata dalam bulat tu, jegi betul-betul tengok. Bila tengok sebelah tu pula komputer skrin dia, Masya Allah, banyaknya urat. Takut Tan Sri. Saya 2 kali cek mata. Oi, macam mana Allah Ta'ala buat? Kita tak ambil tahu. Tapi Allah dia Maha mengetahui. Sebab itulah bila ditanya malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa makna ihsan? Allah kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Jibril bertanya pada Rasulullah, apa dia makna berbuat baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu buat kerja, kalau kamu buat amalan, seolah-olah kamu bayangkan kamu nampak Allah. Kalau kamu tak boleh nak bayang, kamu nampak Allah. Kamu kena ingat, Allah tengok kamu. Allah nampak kamu. Itulah makna itqan. Itulah makna ihsan yang membawa maksud integriti tadi seperti yang Tan Sri sebut. Memang bos tak ada. Memang CCTV tak ada. Tapi Allah tak. Engkau akan jadi orang yang baik di mana saja engkau berada. Waktu mana kau berada, waktu kau menjawab jawatan ini, jawatan kau. Kau kena jaga integriti kau. Sebab Allah memerhatikan kau. Ini konsep yang ada di dalam integriti. Yang kita duk bercakap hampir 30 tahun dah tentang integriti ini. Subhanallah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, apa sahaja kita, jangan cakap integriti ini hanya pada penjawat awam. Tak, saya dah kata tadi, Tan Sri pun dah sebut. Integriti ada pada individu. Integriti ada kepada manusia. Satu lagi pada sistem, pada organisasi. Kita tak payah cakap tentang organisasi lagi. Kita bercakap tentang integriti kita. Mungkin saya bukan penjawat awam. Saya hanya penjual buah. Penjual buah pun ada integriti dia. Allah sebut dalam Quran, wa auful kaila wal mizan. Hendaklah kamu menjaga sukatan kamu dan timbangan kamu. Saya bukan peniaga, Ustaz. Saya ni
Manusia biasa dah. Saya dah pencen Ustaz. Saya tak ada apa dah. Saya pagi-pagi tak tahulah PKP, tak tahu nak buat apa Ustaz. Hai, walaupun kamu dah PKP ke, dah pencen ke, kamu manusia. Allah Ta'ala kata apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Jaga masa. Masa kita tu pun integriti kita. Nanti kita akan disoal apa yang kita buat dengan masa yang Allah Ta'ala bagi. Masa lapang yang kita buat. Allah tanya. Sebab itu tuan-tuan, memang kita sekarang, saya ni dah pencen Ustaz. Dulu saya ketua pengarah Suruhanjaya SPRM. Sekarang saya duduk di rumah aja Ustaz. Duduk di rumah pun Allah soal apa kita buat. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, selagi mana kita ni belum mati, selagi itu kita ada integriti kita. Sama ada kita menjawab jawatan atau kita sudah pun bersara atau kita tak pernah pegang pekerjaan. Kita hanya bekerja berkebun saja. Pun kita ada integriti kita. Kalau semua orang memegang apa yang Tan Sri sebutkan tadi, kamu jadi orang yang benar, kamu jadi orang yang amanah. Itulah satu sifat, sikap sebenarnya yang Allah tekankan kepada kita di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz bila saya macam tu Ustaz, saya macam terbayang macam Ustaz betul-betul depan saya sebab kita dalam Zoom tadi kan. Jadi macam cerita berdua tu. Kau ni. Jadi saya kata, "Ai, itu tersandar gini hai." Macam tunjukkan kita pun Allah. Allah. Sebab tak cerita Itulah macam hai tak cerita tu. Itulah betul lah orang kata kalau Ustaz dia, kalau Ustaz Kazim kalau dah duduk kita pun tercengang, kita kena okey satu. Okey. Jauh dah. Okey Tan Sri, kita balik kepada Tan Sri tadi. Jelah Ustaz tadi bercerita soal tanggungjawab. Maknanya kita bukan sahaja ketika waktu kita bekerja, diri kita sendiri itu dibawa sehingga ke mati. Jadi kita bercerita soal integriti Tan Sri hari ni nak bercerita soal integriti ni, saya percaya bukan saya lah tetapi kebanyakan orang lah di dalam masyarakat, minda masyarakat bila kata integriti ni mesti terbayang dua perkara. Rasuah, salah guna kuasa. Ini mesti yang diperkatakan. Dan sebenarnya Tan Sri dalam kita nak berkatakan dengan integriti ni, adakah hanya integriti ni hanya berkaitan ataupun ruang lingkup dia hanya sekadar rasuah dan salah guna kuasa, ataupun sebenarnya integriti ni lebih meluas dalam skop dia? Mungkin Tan Sri boleh ulas sedikit berkaitan dengan perkara ni. Silakan. Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, kalau kita melihat pada tafsiran umum, ianya luas. Tetapi kerajaan telah menggunakan perkataan ini pada 1997 untuk berkaitan dengan arahan Perdana Menteri mengenai penubuhan jawatankuasa keutuhan pengurusan. Jawatankuasa keutuhan pengurusan itu satu jawatankuasa khas di peringkat kabinet, dan keutuhan itu bermaksud integriti. Tetapi maksud integriti sebenarnya dia menyeluruh. Kalau orang buat Grab ni, kata contohnya sekarang pandemik kan, bila sampai ke traffic light, kat traffic light tu kita berhenti kat depan traffic light tu, kita tengok motor jalan laju je terus. Di sini isu integriti, iaitu apabila lampu merah, tak kira ada kereta ke tak ada kereta ke, peraturan kata lampu merah berhenti. Nasib baik saya tak ikut motor tu berjalan. Saya tengok dia berjalan, saya nak berjalan, tengok lampu merah. Ini merupakan satu tabiat yang membahayakan pada orang lain. Dan banyak perkara lagi kalau kita lihat dari segi satu organisasi, integriti adalah berkaitan dengan mengikut the business conduct, business ethic, peraturan-peraturan dalam jabatan. Itu adalah perkara yang dikatakan apa itu betul. Betul yang dinyatakan peraturan kerajaan itu adalah perkara yang betul, kena ikut perkara yang betul. Dari segi undang-undang, itu juga perkara yang betul. Dari segi perlembagaan, itulah juga perkara yang betul. Dan yang paling penting sebagai umat Islam, Quran itu perkara yang paling betul. Jadi kehidupan kita ini, apabila kita melakukan perkara yang betul, seperti Ustaz cakap tadi, senang kita. Kita punya fikiran tak bercelaru. Kita sentiasa melakukan perkara yang betul, tak kira sama ada orang nampak ke tak ada orang nampak. Tapi masalahnya hari ini, kita lihat bahawa macam mana dikatakan tafsiran integriti ini rasuah. Integriti ini ialah berkaitan dengan salah guna kuasa. Tetapi hormat integriti pada tiap-tiap orang apabila mereka menjalankan tugas. Daripada seorang tukang kebun misalnya. Dia juga ada soal integriti, iaitu
sama ada dia bawa balik tak baju yang dibagi kat dia tu, dia pakai untuk rumah lain. Itu soal integriti juga. Sekecil-kecil itu sampailah ke sebesar-besar pangkat mereka, iaitu sejauh mana dia melakukan perkara yang betul. Kalau salah, kata salah. Kalau betul, kata betul. Tetapi kalau salah dikatakan betul, itu bukan soal integriti. Banyak perkara yang berlaku. Tadi Ustaz Kazim menekankan sikit. Kalau kita boleh huraikan pada hari ini, amat menyedihkan. Perkara-perkara yang jelas-jelas salah. Tapi masalahnya, ada orang yang mengatakan ianya betul. It is very important kepada negara kita. Jadi isu tafsiran formal untuk kerajaan, ya memang ada kaitan dengan rasuah, salah guna kuasa, ketelusan dan accountability. Tetapi dari segi maksud sebenar dalam kehidupan dia cukup besar. Cukup besar, ianya merangkumi kehidupan kita dan sejauh mana kita melakukan perkara yang betul berasaskan kepada kerangka yang mengawal kita melalui peraturan, undang-undang, dan yang paling penting ialah kitab. Itu yang saya boleh jelaskan sekali lagi. Okey. Terima kasih Tan Sri berkaitan dengan integriti tadi, yang mana skop agak meluaslah untuk diperbincangkan dan diperkatakan. Kita berbalik kepada Ustaz untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, penonton-penonton yang berada dalam talian. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan yang ingin diajukan, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen yang mana saya akan membacakan nanti di dalam sepanjang program ini dilaksanakan. Untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan juga, untuk saya ingatkan bahawa link penilaian kita akan letak pada penghujung program kita pada hari ini. Okey Ustaz, berbalik kepada Ustaz. Kita punya tajuk hari ini adalah kepemimpinan patriotik, integriti, sentiasa di hati. Jadi bila kita kata integriti, sentiasa di hati ni, kita tidak boleh lari. Nak tak nak, macam mana pada pandangan Ustaz ni, bila kita cakap bercerita soal hati ni, bagaimana sebenarnya kita nak didik hati kita ni supaya kita kena istiqomah kan, ataupun orang kata kena sentiasa kekal berintegriti dalam apa dua bidang yang kita lakukan. Macam mana kita nak didik ni Ustaz, kita punya hati ni? Baik, terima kasih Tuan Moderator, Tan Sri yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita istiqamah di dalam majlis wal bicara kita di Ailit petang ini, tuan. Pagi-pagi tadi saya menulis dalam Facebook saya, tuan, tentang sahabat saya semalam tadi meninggal di Hospital Putrajaya. Dan beliau dulu adalah pengarah pendaftaran negeri Perak sebelum bertukar ke Putrajaya menjadi setiausaha, ya, di KDN. Saya lupa bahagian apa di Kementerian Dalam Negeri, Tuan Haji Alias. Jadi saya kenal dia lama, ya, sampailah dia pencen, dia bersara dan dia ada kedai makan, ada restoran sebelah dengan masjid dekat Putrajaya tu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila kita lihat tentang setiap hari kita mendengar tentang kematian. Setiap hari sekarang ni, Tan Sri, tambah sejak ada Facebook, sejak ada TikTok, Instagram ni, cerita mati lagi banyak kita dengar. Dulu mati tu ada dulu, memang setiap hari ada orang mati. Tapi kita tak ada dengar. Setiap hari banyak benar, Tan Sri. Kita pasal buka Facebook, innalillah, innalillah. Pasal apa? Sebab kita mempunyai pengguna media sosial yang berjuta. Masing-masing dia akan uploadkan, dia akan muatkan status tentang apa-apa yang dia tahu, termasuk dalam keluarga dia dan sebagainya. Dan satu pasti benda yang akan dimasukkan ialah tentang kematian. Tiap-tiap hari akan ada. Kita ni dapat pahala banyak baca Fatihah ke orang. Hari ini kita baca tentang orang lain meninggal. Hari ini kita baca tentang orang lain dikebumikan. Yakinlah bahawa satu hari nanti nama kita pula akan terpahat di bawah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Akan ada satu hari orang akan masukkan, telah kembali ke rahmatullah Ustaz Kazim. Akan ada. Sekarang orang panggil Ustaz Kazim. Meninggal saya orang panggil almarhum ke Allah yarham ke. Bertukar dah gelaran kita dalam sekelip mata. Maka kita akan menuju ke arah itu. Akan pergi nak tak nak apa. Sebab itu sekarang kita berada di atas dunia ni
macam-macam cabang rezeki dan cabang amanah yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Ada yang diberikan cabang amanah kepada dia sebagai pemimpin. Ada yang diberikan bidang tugasan kepada dia ialah penguatkuasaan. Ada yang diberikan kepada dia dalam bidang pengoperasian, perkhidmatan. Ada yang diberikan amanah bekerja sendiri, macam-macam pembuatan. Ingat, apa yang Allah berikan itu, gunakan dia untuk akhirat. Cari bekal akhirat. Sebab ada orang, dia jumpa saya, dia nak berhenti belajar medik. Dia kata dia nak jadi ustaz. Saya kata, apa masalahnya kau jadi doktor? Teruskan pengajian jadi doktor. Kalau kau jadi doktor, kau berdakwah, kau menyelamatkan orang sakit ke apa benda ke, itu pun pahala. Kalau semua orang nak jadi ustaz, siapa nak jadi doktor? Kalau semua orang nak jadi doktor, tak ada siapa pula jadi ustaz. Ini masalah. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia dah bahagikan pembahagian tu. The right man on the right place, the right job, semua dia dah bagilah. Jadi apa place yang kita ada sekarang, apa job yang kita pegang sekarang, jadikan dia sebagai bermatlamatkan akhirat. Itu nama dia istiqamah. Nak jaga integriti tu. Ustaz macam Ustaz, saya ni istiqamah Ustaz. Tikam nombor ekor. Itu benda haram. Halo. Apa benda kau istiqamahnya? Ya Allah. Benda haram kita tinggal terus. Sebab tu akak-akak abang-abang yang sedang menjawat jawatan di kaki tangan kerajaan sebagainya. Jangan menganggap bahawa aku ni tak dapat laku masuk syurga. Kenapa pula abang? Saya tak jadi imam. Hai, bukan saja imam boleh masuk syurga. Tadi Tan Sri sebut tukang kebun boleh masuk syurga. Pegawai boleh masuk syurga. Pembantu takbir boleh masuk syurga. Jadi, macam mana cara dia? Jadilah orang yang berintegriti. Orang yang mempunyai keutuhan jiwa tadi. Kita mencari rezeki bukan untuk anak-anak kita, isteri kita, tanggungan kita, dah. Itu sebahagian saja. Yang kita buat ini ialah sebagai amanah. Kita buat ini untuk diri kita dapat pahala sampai akhirat. Maka kalau kita ingat pahala, kalau kita ingat akhirat, ingat syurga, kita akan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Kita tak curi tulang walaupun bos pergi umrah. Kita tak main-main walaupun sisi kita keluar mesyuarat. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa sisi aku. Yang ni yang tuan-tuan yang ramai orang terlupa. Dia memisahkan antara akhirat dengan dunia ni. Sedangkan dunia ni jambatan, landasan ke akhirat. Kau mesti melalui dunia. Maka laluilah dengan cara yang baik. Amanah sungguh-sungguh. Jaga elok-elok. Saya banyak jumpa Tan Sri orang yang mengadu. Dia kata, Ustaz, saya ni dulu-dulu adalah tuang kerja. Adalah culah-culah kerja, curi tulang sikit macam mana. Nak buat dah tua-tua ni baru teringat pula gaji penuh. Tapi kerja tak apa nak penuh. Nampak tu. Gaji penuh tapi kerja tak apa nak penuh. Ini penyakit tuan-tuan. Banyak sungguh orang yang macam tu. Saya kata macam inilah puan. Cuba congok-congok. Berapa jam dah yang puan curi tulang. Kadang balik awal setengah jam, kadang masuk lambat setengah jam, kadang minum lepak setengah jam. Kadang sampai pejabat tak buat kerja lagi. Ya, pergi menjawab niaga online dulu ke. Sekarang semua berniaga online kan. Orang lain buat kerja, duk main tengok WhatsApp dulu. Cerita ustaz, bomo orang, bomo jadi ustaz macam-macam. Itu integriti juga. Saya lihat ni Cik Muhammad Aziz, penyakit orang Melayu kita ni, asal bomo ustaz, asal ustaz tu bomo. Akhirnya bila jadi benda yang tak elok, ustaz dapat buruk. Takkan satu orang berubat, pergi cocok-cocok gambar orang, dia ustaz. Kenapa nak panggil dia ustaz? Integriti di mana ni? Ustaz tak buat macam tu. Dan mintalah tuan-tuan, janganlah panggil pada bomo tu ustaz. Ustaz ni, kita bukan kata ustaz tuan ulama lain, tuan guru lain, tuan syekh lain. Ustaz ni satu panggilan hormat pada orang yang mengajar ilmu. Tak kira lah dia mengajar Quran ke, mengajar apa ke. Mengajar yang rendah-rendah je, harah je dia mengajar. Dia ustaz kita tak panggil dia tok guru, kita panggil dia ustaz. Bomo ni pula orang yang duk yampi orang. Bila penyakit hari ni, asal baca Fatihah bomo, asal bomo aja baca Fatihah.
Saya pun tak larat dah tuan-tuan. Saya buka aja cerita bomo ustaz, cucuk gambar ni apa cerita ni? Jangan panggil ustaz pada dia kalau betul. Buat selesaikan elok-elok. Kaji elok-elok, dia ni ada toliah ke tidak hang panggil ustaz kat dia. Jadi tuan-tuan, semua benda ini bergantung kepada tanggungan kita, tanggungjawab kita. Bagaimana kita nak istiqamah dengan integriti? Ingat, awak akan disoal di hari kiamat. Gaji awak, kereta awak, rumah awak, pinggan mangkuk awak, baju awak, semua akan disoal. Daripada mana awak dapat dan ke mana awak dibelanjakan. Yang lain-lain perkara, Allah tanya sekali. Umur, Allah tanya sekali. Muda, apa digunakan waktu muda? Allah tanya sekali. Umur, Allah tanya, apa kamu buat dengan umur? Muda kamu buat dengan apa waktu muda kamu? Tetapi harta, Allah tanya 2 kali. Daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan. Jadi tuan-tuan, kita nak pendapatan kita ini adalah pendapatan yang betul-betul selamat. Maka tuan-tuan perlu pegang macam mana Tan Sri sebutkan tadi. Peraturan, undang-undang, Al-Quran, sistem kita. Bila kita pegang ini tuan-tuan, insya-Allah termasuklah integriti kita. Nak selamat, jangan buat masalah. Itu je. Bila kita buat kena masalah, kena tangkap, so kita mula salah. Kau orang duk pegang lokap, ada orang dengki kat saya. Dengki apa? Hang rasuah. Tak, kalau dia tak report dekat SPRM, saya tak kenal. Ni dengki mereka semua dengki kat saya. Tak, kalau hang tak ambil rasuah, hang tak minta rasuah, hang tak ambil rasuah, siapa nak report kan? Jadi jangan, Allah kata dah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan kamu campakkan diri kamu pada lembah yang membahayakan kamu. Selamat. Selamat diri kita bila kita tak campur benda-benda yang merosakkan kita. Itulah tuan-tuan yang kita sebutkan tadi, integriti kita. Banyak maksud integriti ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, itulah bila Ustaz cakap tadi pasal cocok-cocok tu, saya pun baru ternampak semalam ceritanya dah. Ceritanya saya pun baru tengok-tengok semalam. Oh, pasal Ustaz ni dia cocok-cocok. Semua ya. Tak Ustaz, masalah je Ustaz. Kadang-kadang masyarakat ni orang pakai kopiah je. Kan, oh Ustaz. Kan orang itu mentaliti Ustaz. Dia tu siap mesti dia panggil ustaz ada masalah. Itulah. Kita tengok Ustaz dalam konteks masyarakat hari ini. Macam-macam. Saya suka juga Ustaz cakap tadi pasal kerja penuh, gaji penuh, kerja tak penuh. Kita pun rasa Allah. Kerja penuh, kita kena muhasabah juga. Kena muhasabah diri juga ni. Kerja penuh, gaji tak penuh ni bila cakap begitu. Okey, kita berbalik kepada Tan Sri. And Ustaz ada cerita soal integriti tadi, soal macam mana pun berbalik kepada diri kita, macam mana kita bawa diri dia. Kalau kita, orang kata, kalau tak ada benda tu, maknanya orang tak akan cerita. Tetapi sebab ambil benda tu lah orang cerita, dan akhirnya konsep salah menyalahkan lah. Jadi Tan Sri, kita berbalik kepada kita punya cerita hari ini berkaitan dengan, ialah bulan kemerdekaan ini, dan kita bicara soal kepemimpinan patriotik. Jadi dalam konteks kepemimpinan itu, Tan Sri, bagaimana kita boleh kaitkan integriti seorang pemimpin itu dengan semangat patriotik ataupun semangat cintakan negara? Mungkin Tan Sri ada ulasan sedikit. Silakan Tan Sri. Terima kasih. I think saya nak menyingkap sebelum tu, iaitu sebelum kita dapat kemerdekaan. Sebelum kita dapat kemerdekaan, cintanya kita terhadap untuk membebaskan kita pada penjajah itu menyebabkan masyarakat yang membina negara ini sanggup berkorban. Yang perempuan jual gelang, yang lelaki kontribut duit, bagi duit yang ada, nak membina satu buah negara yang bebas. Tetapi selepas kemerdekaan, isu mengisi kemerdekaan patriotik yang ada di dalam manusia itu mestilah kental, dan isu berkorban mesti wujud lagi, berteraskan kepada integriti. Masalahnya yang saya tengok bukannya berkorban, dia mengorbankan rakyat. Rakyat menjadi korban. Iaitu apabila mempunyai kuasa, perkara pertama ialah melihat apa aku dapat. Sedangkan pengharapan tok nenek kita yang membebaskan negara kita pada penjajahan ini,
pengharapan mereka ialah untuk mengisi kemerdekaan, kita harus membina dan membebaskan anak bangsa kita. Contohnya saya nak bagi tahu, kalau dalam mengisi kemerdekaan ini, kita bercakap satu dalam Constitution 153 pasal hak orang Melayu misalnya. Sejauh mana sama ada pemimpin, pegawai kerajaan, pegawai kenan kerajaan dan sebagainya, sejauh mana kita benar-benar mengisi kemerdekaan dan memastikan semangat Jusoleh yang di mana kita bersetuju untuk menerima kerakyatan segumulan dengan syarat diiktiraf orang Melayu itu punya keistimewaan. Minta maaflah kalau saya cakap ni. Sehingga hari ini, perbuatan yang menderhakakan artikel ini, iaitu hak orang Melayu, tidak ada pembelaan. Itu sebabnya di dalam plan anti-rasuah nasional yang diperkenalkan pada tahun 2019 dan kerajaan sekarang pun bersetuju, iaitu sudah sampai waktunya kita mengambil tindakan kepada orang yang menjahanamkan artikel tersebut. Contohnya, apabila kita memberi kontrak kepada satu syarikat kerajaan, syarikat itu menjualkan kepada orang lain. Padahal contohnya syarikat itu atas nama Bumiputra, atas nama Melayu. Tapi dijualkan kepada orang lain. Yang masalahnya, pegawai kerajaan tahu benda tu. Tutup mata. Yang lebih kesian, iaitu pihak-pihak tertentu minta tolong kepada pembuat keputusan, menteri dan sebagainya. Menteri pesokong. Tapi dia tahu bahawa di belakang syarikat itu adalah orang lain. Bukankah kita menderhaka kepada kehendak artikel ini, iaitu membina maruah bangsa yang tinggi supaya yang Melayu benar dapat. Ini saya merasakan bahawa pengisian semangat patriotik itu mesti wujud untuk berkorban. Bukan sahaja ke atas masa, tetapi di segi ketegasan untuk mengambil tindakan dan memastikan kalau projek itu bagi kepada Bumiputra, pastikan dia dapat Bumiputra. Kerana itu adalah satu perjuangan mengisi kemerdekaan. Kalau kita rasakan kita patriotik, kita pasti buat begitu. Itu adalah salah satu contoh. Bagi saya, banyak lagi yang saya lihat, iaitu dalam isu mengisi kemerdekaan ini, berdasarkan semangat patriotik, bahawa integriti merupakan perkara yang cukup teras. Kalau kita lihat pada zaman Empire Osman misalnya, yang dapat memerintah sehingga 700 tahun. Apa kalau kita lihat, kita buat kajian sebenarnya. Bagaimana permulaan zaman Ottoman itu, Utugol yang iaitu bapa kepada Osman, yang sentiasa membuat benda yang betul, berjaya menahan dirinya untuk mengelakkan daripada cobaan-cobaan memberi habuan-habuan daripada pihak Kristian, daripada pihak Mongol untuk melawan dengan Empire Saljuk yang ada, yang pada masa itu memerintah pada masa tersebut. Keupayaan untuk menahan dan mempertahankan hak adalah perkara yang cukup penting pada hari ini. Yang betul kita pertahankan, yang salah itu yang saya takut pada hari ini. Contohnya, minta maaf sedikit sikit. Baru-baru ni bila saya tengok dengan kawan saya, ada satu t-shirt orang pakai. Apa malu bosku? Kawan saya bertanya, Abu, apa maksud apa malu bosku? Kata, setahu saya apa malu bosku ni asalnya daripada Sabah. Iaitu seorang bos ditanya oleh seorang pegawai dia, bos kenapa tak bawa kereta? Dia sedangkan dia pegawai rendah, bawa kereta, bos bawa motor saja. Itu bos dia kata, saya ada 4 orang anak. Anak saya ni semua masuk universiti. Saya kena allocatekan perbelanjaan saya pada anak-anak ni. Diorang tu yang paling penting. Saya korbankan diri saya untuk anak-anak. Dalam konteks ini, kalau kita lihat bahawa bapa ini berkorban untuk anak-anak. Kalau seorang pemimpin mengorbankan rakyat
Berbeza maksud dia. Beza sangat maksud dia. Itu saja, saya tak boleh lebih daripada itulah. Setakat tu je dulu. Okey, terima kasih Tan Sri berkaitan dengan semangat patriotik tadi. Berbalik kepada Ustaz Kazim. Ustaz, kita dapat juga daripada sini ramai juga yang bertanyakan dengan kita, ada yang sampaikan salam kepada Ustaz daripada Labuan pun ada ni. Saya tengok dekat komen ada Cik Afandi daripada Labuan pun ada mengirim salam kepada Ustaz. Ada satu persoalan ni Ustaz, saya rasa pengarah saya ni kan, seniman, ialah dah lama orang kata tak dengar Ustaz punya suara ni. Seniman agung Ustaz biasa kan dalam ceramah-ceramah ni menyanyikan lagu lah, ada menyanyikan lagu P. Ramlee lah. Seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bukan sahaja sebagai pelakon legenda tapi juga sebagai penyanyi yang syarat dengan nasihat dan teguran kepada masyarakat. Mungkin yang bahagia Ustaz kongsikan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang menyentuh berkaitan dengan integriti dan apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan di dalam orang kata seni kata lagu tersebut. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Director. Segar saya dengan Tan Sri. Tapi saya berminat tertarik dengan apa yang Tan Sri sebutkan tadi tentang mesej pengorbanan, mesej kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Semuanya memerlukan pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan yang hebat, dia tidak akan menghasilkan keputusan yang hebat. Keputusan hebat, hasil yang hebat bermula daripada pengorbanan yang hebat. Walaupun yang berkorban itu orang biasa saja. Tapi dia berkorban. Saya orang kaya, duit saya ada 800 juta contoh. Tapi ada satu makcik, dia cuma orang miskin, duit dia cuma ada RM80. Dia korban RM80 untuk perjuangan kemerdekaan. Maknanya dia dah mengorbankan seluruh kekayaan dia. Itu pengorbanan yang besar. Orang cuma nampak RM80 je pun. RM80 pada awak yang ada duit 800 juta. 8 juta memang tak ada nilai. Tapi RM80 pada dia, dia telah mengorbankan keseluruhan harta dia. Besar tu daripada pengorbanan yang awak berikan. Sebab itu istilah pengorbanan dan maksud pengorbanan di dalam mencapai integriti ni tuan-tuan, dia terletak kepada individu itu. Dan kita tak boleh nak menilaikan, alah besar mana sangat engkau. Besar kecil itu nilai yang kita, tetapi lihat pada diri dia, kemampuan dia, kebolehan dia. Itu yang saya sangat cukup tertarik dengan apa yang Tan Sri sebutkan tadi tentang mengisi kemerdekaan. Saya dah sebutkan pada pusingan sebelum daripada tadi tentang integriti pada organisasi, pada sistem, pada peraturan, kepada perjanjian. Itu integriti itu, melaksanakan apa yang telah diputuskan, membuat apa yang telah diputuskan, keputusan yang telah dibuat dipersetujui mungkin puluhan yang tahun yang lepas. Kita pegang balik dan laksanakan, itu juga termasuk di dalam integriti kita. Jangan kita merosakkan pengorbanan orang-orang di zaman dulu. Yang kita tak tahu pengorbanan mereka macam mana. Sebab kadang-kadang kita malas membuka pada sejarah dan sebagainya. Dalam bab ini tuan-tuan, P. Ramlee dia ada sebut dalam filem Hang Tuah. Ya, filem yang dapat menang anugerah lagu terbaik filem Pesta Filem Asia. Lagu berkorban apa saja. Ketika naik atas kapal dengan Tun Teja tu. Okey. Dia kata apa dekat Tuah? Waktu atas tangga dekat rumah Dayang. Tuah, boleh kakak ajarku apakah maknanya kasih sayang? Boleh Tuan Putri, tapi bukan dengan kata-kata. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia kekasih saja yang dihajati. Itu dia tuan-tuan, pengorbanan
yang disebutkan oleh P. Ramlee dalam filem Hang Tuah tu tuan-tuan. Arahan Pani Manjundan. Oh. Okay, betul ke arahan Pani Manjundan? Arahan Pani Manjundan tu cerita anakku Syazli. Wallahu a'lam. Aduh Ustaz, dah habis. Aduh, saya baru nama Yati Ustaz punya Tan Sri. Itulah tahu tadi kita request lagi 2-3 lagu. Tahu tadi lah soalan kita ubah lagi. Okey, Tan Sri, kita berbalik kepada persoalan dengan tajuk integriti sentiasa di hati. Saya buka dulu sebarang, ada satu komen daripada penonton. Dia minta kita buka daripada Wilson Thomas. Dia bertanyakan kepada Tan Sri, bagaimanakah nak menerapkan ciri-ciri integriti dengan jayanya dalam kalangan individu yang serba kekurangan dari segi keimanan ke apa? Kan? Mungkin Tan Sri boleh ulas berkaitan dengan perkara ni. Pengajaran integriti ini dia bukan saja dalam bentuk monolog ataupun pengajaran syarahan dan sebagainya. Saya terlibat banyak. Saya lihat bahawa pengajaran integriti ini haruslah berbentuk satu pendekatan baru melalui role play ataupun satu bentuk yang melihatkan case study, kajian case. Kerana apabila saya membuat kajian case, banyak orang yang berpegang pada integriti tapi fail apabila kita buat kajian case tu. Contohnya, apabila kita bagi senario bahawa perkara ini adakah ini rasuah, dia mengatakan bukan, padahal segi undang-undang rasuah. Ini saya ambil satu contoh sebenar. Yang ni tujuan untuk kefahaman, bukan tujuan untuk apa. Ustaz ni Aziz, untuk guru ni Aziz misalnya. Ada satu hamba Allah jumpanya, katakan dia cukup gembira kerana akibat daripada kerajaan negeri memberi kepadanya kerja dan dia sekarang dah ada duit, dah kaya dan sebagainya. Dia berniat dengan ikhlas nak berniat untuk menghantar Tok Guru pergi haji. Dan dia sediakan berapa jumlah wang tersebut. Dan Tok Guru dengan niat nak pergi haji, niatnya baik, tidak ada fikiran lain, melihatkan bahawa itu boleh diterima. Tetapi apabila berjumpa dengan SPRM, pada itu BPR, kita menerangkan dia, Tok Guru yang ni kalau ikut undang-undang tak betul, tak boleh. Kerana kerajaan negeri itu Tok Guru yang menjadi ketua menterinya. Jadi akibatnya benda tu salah dari segi undang-undang. Alhamdulillah Tok Guru itu akhirnya tidak menolak balik apa yang diberi. Jadi soal pendidikan dalam integriti dan juga rasuah ini dia tak boleh dalam bentuk bagi ceramah dan sebagainya. Dia mestilah berbentuk praktikal. Tetapi yang paling penting dari segi pendidikan, saya tengoklah. Kalau setakat mengharapkan kat sekolah saja, habis kita. Harapkan dekat sekolah saja untuk cikgu mengajar, sistem-sistem formal, tak boleh. Di rumah perkara yang paling penting. Saya ambil bagi satu contoh. Satu manusia dibesarkan dalam suasana yang agak menakutkan. Masa kecil, bila dah besar, masa perjalanan, lihat polis tahan. Lepas polis tahan, mak dia pergi jumpa polis tu, cakap-cakap, senyum balik, masuk dalam kereta. Tanya kat mak dia, mak apa jadi, kenapa ni? Mak dia terbiasalah. Dekat rumah, tengok kejap-kejap ada orang bagi barang-barang, masa nak raya dapat barang, masa Chinese New Year pun dia dapat barang, dapat hamper, dapat barang-barang mahal, duit dan sebagainya. Bila anak ni tanya apa pasal dapat benda ni, dia kata, biasalah nak, dia kata. Anak ini membesar, percayalah cakap saya, anak ini membesar satu hari SPRM akan panggil mak dia. Kata anak kamu ditangkap kerana ambil rasuah. Mak ni akan datang jumpa anak tu di pejabat SPRM. Tanya kepada anak tu, kenapa kau buat macam ni? Apa anak tu akan jawab? Biasalah. Kerana dia lihat daripada kecil, dia membesar, suasana yang membolehkan ataupun menghalalkan perbuatan yang salah itu. Apa juga pengajaran yang kita terima, sama ada secara formal, ustaz, cikgu. Dia lihat dekat rumah lain, dia lihat dekat sekolah lain. Yang selalu diikuti ni apa yang berada di depan secara praktikal. Jadi untuk mengajar, dia tak boleh satu pihak saja. Dia punya pengajaran ni cukup besar.
peranannya, tetapi yang paling penting bermula daripada rumah, daripada pembesaran, dan juga kalau kita di segi peringkat formal nak mengajar, ianya mestilah berbentuk cara yang berbeza. Saya adalah merupakan pengajar di Vienna, di United Nations, satu akademi di sana. Kita membuat kajian banyak dan kita dapati bahawa negara-negara yang menggunakan kaedah yang berbentuk praktikal ini jauh lebih senang untuk mendidik nilai bagaimana untuk menolak rasuah. Nak menolak rasuah ni bukan senang. Cukup susah sebenarnya. Saya mengajar perkataan how to say no kepada rasuah. Orang kalau setakat bagi RM40, orang katakan cik, saya dibagi RM40. Saya punya idaram untuk kata no tu, idaram makrunah dia dengan harakat dia tinggi. No! Panjang saya boleh cakap. Tapi cuba dapat orang tu offer RM40,000. Berubah sikit idaram dia. Harakat dia jadi pendek. No. Cuba bagi 4 juta. Idaram dia, harakat dia pun nama juga. Tapi berbeza sikit. Terima kasih, no. Jauh mana kebalnya kita itu. Nak mengajar orang walaupun 4 juta, dia tolak juga. That is the reality. Wallahualam. Aduh. No. Terima kasih. No. Aduh. Okey, Ustaz Kazim, kita ada satu soalan daripada Ustaz Kazim nanya. Kita buka soalan penonton je tadi. Satu soalan daripada penonton daripada Alif Firdaus. Assalamualaikum. Yang bagi Datuk, boleh huraikan sifat integriti yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firdaus NFCC. Silakan yang bagi Datuk. Baik, terima kasih. Tadi Tan Sri sebut tentang no, panjang harakat dia kan. No, kalau RM40. Tapi itu kalau orang belajar tajwid dia kan. Tapi kalau dia tak belajar tajwid, no dia lain. Oh no. No. Dia lain sikit no dia. Tuan-tuan, sekarang no dia macam itu pula Tan Sri. Lain pula no dia. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Kita lihat sebaik-baik contoh ialah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tanyalah apa pun Rasulullah ni contoh yang terbaik. Contoh terbaik sebagai pemimpin. Cuba tengok Rasulullah. Bila berlaku dalam satu peperangan, Rasulullah membahagikan orang-orang buat kerja. Dan Rasulullah pun buat kerja dalam proses nak penyediaan parit dalam peperangan Khandaq. Dah lah duk kena korek parit, panjang besar pula. Waktu panas pula. Makanan tak cukup, minuman tak cukup. Bila datang sahabat Nabi mengatakan pada Rasulullah, kami ni lapar ya Rasulullah. Dah pun lama kami tak makan ni lapar. Rasulullah selak baju dia. Tunjukkan di perut Rasulullah. Lagi banyak batu di perut Rasulullah, menekan perut Rasulullah dengan batu supaya Rasulullah tak rasa lapar. Aku pun lapar juga. Sampai Nabi tekan perut Nabi ni dengan batu. Diikat tuan-tuan batu ni. Supaya Nabi tak rasa lapar demi nak buat kerja. Ini yang saya katakan tadi, kepimpinan. Yang berkorban tadi. Bukan dia mengorbankan rakyat dia. Dia berkorban untuk rakyat. Nabi tunjuk kepada kita. Sebab itu kalau tak mau nak jadi berintegriti, seorang pemimpin macam Rasulullah, tak payahlah pergi buat kerja lain banyak. Sebab risiko yang besar kalau kita tidak mempunyai sifat amanah, sifat integriti bersungguh-sungguh betul dalam pekerjaan yang kita buat. Sampailah Rasulullah ni tuan-tuan tak boleh masuk, tak boleh tidur lagi tuan-tuan. Selagi mana tak disedekahkan, tak diberikan barang yang ada dalam rumah dia. Ni kata selagi aku tak puas hati ni kau bagi pada orang ni. Selagi ada benda ni dalam rumah aku, harta ni sedikit, aku tak senang duduk. Bayang tuan-tuan, hari ini kalau kita ambil harta orang, yang tadi kita sebut misalnya rasuah, bukan harta kita. Boleh kita pergi sorok sana, sorok sini, boleh tidur kita.
Boleh tidur ke tuan-tuan kita ni, atas bumbung ada duit, dalam peti besi ada duit, dalam bilik mandi ada duit, dalam tangki air pun ada duit sini. Allah, Rasulullah tidak macam itu tuan-tuan. Dia bukan macam itu. Rasulullah bila pergi ke pasar, orang tanya, mana Rasulullah? Aku nak jual barang ni, kok ada orang nak beli. Balik daripada pasar, laku barang dia, Rasulullah beli jubah baru. Cantik jubahnya, Rasulullah ambillah pada kamu. Balik-balik tangan kosong. Subhanallah. Begitulah yang ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi selepas daripada Rasulullah. Baik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, Sayyidina Umar, malam-malam kerja dia, cari orang susah. Tengok mana yang perlu bantuan. Dia turun, bukan orang main jumpa dia, dia cari. Dan bila jumpa yang susah satu hari, pembantu dia kata, tuan, biar saya pikul makanan ni, saya pikul tepung ni nak pergi hantar rumah orang tu. Sayyidina Umar kata, jangan. Adakah kamu nak pikul tanggungjawab aku di hari kiamat kelak? Ni tanggungjawab aku, biar aku pikul. Dia tak bagi orang buat kerja dia. Ni kerja aku. Dia pikul pergi rumah orang miskin. Tuan-tuan yang saya muliakan, manakah contoh yang terbaik kalau bukan contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tuan-tuan peniaga, Rasulullah peniaga. Sampai Rasulullah dia tak terpekik terlolong macam kita. Di pasar adakah Nabi Muhammad terpekik terlolong? Rapat. 3-10. Bila rapat, mana 3-10? Tak ada. 10. 10-1 ada. 3-10 tak ada. Tadi hang duk pakai speaker horn tu. Rapat. 3-10. Kita mari datang nak cari 3 biji temikai RM10. Bila kita sampai mana dia? 3-10 ringgit. Tak ada. Biji RM10 dah. Tu yang tadi tu. Itu rakaman automatik punya speaker. Macam mana ni? Nabi tak pernah menjerit tuan-tuan. Nabi seorang yang amanah dalam jualan dia. Sehinggalah bila habis orang lain tak laku, dah habis jualan orang lain, baru Rasulullah keluarkan barang Rasulullah. Dan orang menanti-nanti mana dia barangan Rasulullah. Sampai orang sanggup pilih, saya nak harga ni, saya nak harga ni. Berlawan-lawan harga. Sebab apa? Sebab mereka tahu amanahnya Rasulullah, barang yang Rasulullah jual itu adalah barang yang sangat baik, masing-masing berlumba untuk mendapatkan harga yang terbaik untuk diberikan. Bayangkan Rasulullah, okey sekarang open market, open harga. Okey, kamu nak berapa? Berapa kamu sanggup ni? Berlawan tuan-tuan. Tapi hari ini cuba kita tengoklah, Masya Allah, minta maaf cakaplah tuan-tuan, kadang-kadang meniaga durian. Dah tenganga durian tu. Udah macam kulit kerang dah tenganga dah. Pun masih jual lagi. Sampai bila kita nak jadi macam ini tuan-tuan? Nak jadi macam mana? Kalau kita tak mengambil contoh daripada Nabi seorang peniaga, Nabi peniaga yang sangat jujur. Dia tak bercerita bohong, dia tak cerita harga palsu, dia tak ada tersembunyi punya charge, tak ada tuan-tuan. Dia semua clear. Tuan-tuan nak cari seorang suami yang terbaik, suami yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jentik isteri pun tak pernah, sepak tak pernah, tengking pun tak pernah. Tuan-tuan nak tengok anak yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah ni pak dia meninggal, ayah dan baginda meninggal waktu dia dalam perut ibunya. Ibunya meninggal selepas beberapa tahun dia dilahirkan. Dan dia menyusu dengan ibu susunya. Daripada Suwaibah lah sampailah kepada ibu susu yang lain. Tuan-tuan yang saya hormati, cuba tengok Rasulullah. Bila dia pergi kepada ibu susuan dia, saat-saat yang dia pun, baginda pun dah tua, ibu susuan dia lagi tua. Apa yang Rasulullah buat bila jumpa perempuan ni? Rasulullah meletakkan kepala dia yang mulia di atas ribaan ibu susu dia. Punya hormat, dia menjaga keutuhan walaupun dia cuma anak susuan. Tapi aku ni anak juga. Kalaulah kita lihat pada saat ini tuan-tuan, anak-anak menjaga integriti sebagai seorang anak. Dia tak tengking mak dia. Dia tak tolak mak dia.
dia tak maki hamun mak dia. Sebab tu saya rasa sedih ada orang datang jumpa saya baru ni. Dia kata, Ustaz, saya rasa terbeban. Mak saya duduk dengan saya. Saya rasa terbeban Ustaz nak tanggung mak saya. Saya tengok dia, aku ni nak maki dia ke, nak marah dia ke, nak apa pada dia ni. Sedih tuan-tuan. Tapi kita nak tunjukkan tu. Macam mana kau boleh cakap macam itu? Beban menjaga mak. Allahu Akbar. Itulah permata kita. Kalaulah kita mempunyai keutuhan jiwa yang sangat baik sebagai anak. Kalau boleh, sekelip mata pun aku tak mau hilang mak aku daripada mata aku. Aku nak jaga dia sampai aku mati ataupun sampai dia mati. Kalau masing-masing kita buat yang terbaik, tuan-tuan, insya-Allah Allah berikan yang terbaik, dan contoh yang terbaik sudah pastinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang diberikan tadi. Satu perkongsian yang cukup menarik berkaitan dengan perkara ini. Kita berbalik kepada Tan Sri Abu Qasim. Untuk yang bahagia Datuk dengan Tan Sri, pejam telik. Ini kita dah dekat 1 jam lebih kita membicarakan ataupun membahaskan berkaitan dengan topik hari ini, iaitu kepemimpinan patriotik, integriti sentiasa di hati. So berbalik pada yang berbahagia Tan Sri, ada satu persoalan daripada Mainazatul Maidin, tapi sebelum tu ada satu persoalan juga daripada saudara Hisham Basabah yang bertanyakan berkenaan dengan Assalamualaikum Tan Sri, adakah sistem demokrasi yang diamalkan di sebuah negara ini membuka ruang ataupun membuka ruang kepada berlakunya korupsi dan ketirisan integriti? Dan persoalannya, adakah sistem demokrasi yang diamalkan di sebuah negara membuka ruang kepada berlakunya korupsi dan ketirisan integriti? Mungkin Tan Sri boleh ulas sedikit. Benda ni sistem, apa yang kita bercakap pasal sistem. Integriti sebagai perkara asasnya tentang manusia. Di negara-negara yang bukan demokrasi, negara-negara komunis atau negara-negara otoritarian, negara-negara yang tidak menggunakan demokrasi, rasuah cukup besar. China satu ketika perkataan rasuah tidak ada dalam diksionari dia semasa dia masih dalam keadaan komunisme. Jadi bukan soal sistem. Of course, memang akibat demokrasi oleh kerana ada pertandingan dan election dan sebagainya, dia menggalakkan. Tetapi soalnya kita punya sistem tu kena perbetulkan. Ada negara lain bahawa tak payah pakai, nak dapat duit ni kerajaan yang bagi duit untuk election. Jadi kita kena lihat bahawa sistem itu betul boleh menggalakkan. Tetapi daya tahan keutuhan diri itu yang paling penting. Banyak negara di Amerika ada sistem demokrasi, bapa demokrasi. Tetapi rasuah di situ taklah seteruk dalam negara-negara lain apabila mengadakan election. Jadi kedua-duanya main peranan. Pertama, mereka yang nak dilantik ataupun mereka yang bakal menjadi pemimpin itu, mestilah kita melantik orang yang betul-betul beramanah dan juga berintegriti, maka dia tidak akan menggunakan duit yang ada ataupun minta duit daripada orang untuk dia dapatkan kuasa tersebut. Jadi sistem adalah merupakan perkara yang kadang-kadang boleh dan tak boleh. Contohnya, demokrasi menggalakkan kepada money politics. Tetapi tidak bermakna di dalam negara yang tidak demokrasi tidak ada rasuah. Ada rasuah kerana otoritarian ataupun yang membentuk sistem mendapatkan duit secara lain. Malah dalam keadaan itu mungkin lebih teruk lagi daripada keadaan demokrasi. Jadi bagi saya, ianya lebih bergantung kepada mereka, pemain-pemain dalam demokrasi tersebut. Cukup penting. Yang kedua tadi yang kedua tadi, satu persoalan lagi, mana tadi? Daripada Maizatul Maidin. Tan Sri, yes man selalunya akan diangkat walau salahnya nyata. Sedang golongan bawahan walau berkata benar, mudah dijatuh hukum tanpa asbab sahih. Persoalannya, bagaimana generasi pimpinan muda mahu meneruskan integriti andai sekiranya akan lama terusan berpasak di bumi tandus integritinya? Itu yang saya rasa yang paling penting ialah memastikan kita mendapatkan pemimpin yang betul. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang membuat perkara yang benar, maka dia akan melantik pegawai-pegawai kanan yang mempunyai integriti. Kalau pemimpin yang integriti, pemimpin
Nombor satu di negara mempunyai integriti yang tinggi, dia akan pastikan pegawai-pegawai kanannya, pegawai kanan yang bercakap benar, pegawai-pegawai kanannya yang berintegriti, pegawai-pegawai kanannya yang berintegriti, dia akan pegawai-pegawai bawahnya mengamalkan integriti. Jadi yang paling penting, kalau kita lihat dalam sejarah ketemadunan manusia ni, contoh saja, di negara kita ini, bagaimana, apa akan terjadi sekiranya kalau para Husmara tidak memeluk Islam? Pemimpin memeluk Islam di Melaka, akhirnya negara ini bertapaklah Islam. Kalau seharapkan saja ulama, pendakwa-pendakwa, kalau pemimpinnya tidak masuk Islam, dia tidak akan jadi juga. Apabila Ottoman Empire menguasai Spain, pemimpinnya tidak masuk Islam, padahal Spain pada itu di bawah. Jadi apabila keluar, maka Kristian masuk balik dengan kuat di sana. Jadi bagi saya, peranan pemimpin ini cukup penting. Dia akan membentuk negara itu dalam keadaan yang baik. Jawapan kepada soalan tadi, nak mendapatkan, untuk membolehkan kita cakap benar, pastikan kita mempunyai pemimpin yang dari segi realitinya, kalau kita tak tahu bahawa pemimpin itu adalah pemimpin yang mempunyai integriti, nasihat saya secara ikhlas, buat saja benda yang betul. Rezeki di tangan Tuhan, bukan rezeki di tangan dia. Percayalah cakap saya. You do the right thing, Allah akan bagi kat you balik habuannya. Kalau kita takut untuk bercakap betul, kesannya kadang-kadang jauh sampai mengorbankan rakyat negara ini. Iaitu kita terpaksa bagi kepada satu orang yang tak wajar dapat. Bagi projek kepada orang tak wajar dapat. Membuat sesuatu keputusan yang tak wajar, kesannya kepada rakyat. Makna kata kita mengkhianati pengharapan rakyat. Itulah nasihat saya on this matter. Terima kasih Tan Sri atas nasihat yang diberikan tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pinkan di ruangan komen berkaitan dengan borang penilaian, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan borang penilaian tersebut, yang mana kita bekerjasama dengan pihak IMG, iaitu daripada pihak Intan, yang mana slip kehadiran terus kita hantar kepada email-email tuan-tuan dan puan-puan. Tan Sri, sebelum kita pergi kepada rumusan, ada satu persoalan dan kita minta rumusan lah daripada Ustaz sendiri yang bagi Ustaz, lepas tu kita minta rumusan daripada yang bagi Tan Sri. Ustaz, kalau bercerita hari ini, ialah kami di peringkat ILIT ataupun Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIT ini berada di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan bila bercakap soal Kementerian Belia dan Sukan, kita tidak boleh lari kepada golongan muda, iaitu golongan belia pada hari ini. Jadi pada pandangan ataupun pandangan Ustaz sendirilah ataupun nasihat untuk golongan remaja dan belia yang ada pada masa pada ini, bagaimana sebenarnya dia nak kekal berintegriti dalam apa jua keadaan dan sedar bahawa merekalah golongan yang sebenarnya mencorak negara pada masa akan datang, dan perlunya orang kata berbalik kepada cerita kita tadi, sayangnya orang patriotik ni sayangnya kepada negara. Mungkin Ustaz ada pandangan ataupun nasihat dan seterusnya merumuskan berkaitan dengan tajuk ini. Silakan Ustaz, sebelum saya silakan pada yang bagi Tan Sri. Tadi Tan Sri sebutkan tentang pendidikan, tentang rasuah dan sebagainya. Bukan setakat bermula dengan pendidikan formal cikgu-cikgu di sekolah sahaja, malah daripada rumah sekalipun telah diajar, dididik kepada anak-anak menjadi anak yang berakhlak. Apa yang dipertontonkan oleh ibu bapa terhadap anak-anak, itulah yang akan dijadikan alasan, dijadikan sebagai pegangan pula untuk dikerjakan, diperbuat oleh si anak tadi. Sebab itu saya katakan tadi, contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah menghamparkan selendang Rasulullah. Selendang Nabi ni mulia ni tuan. Selendang Nabi ni mulia, tapi bila dengar ibu dia datang, dihamparkan selendang tu untuk ibu susunya duduk. Itu baru setakat ibu susuan, bukannya ibu kandung pun. Pun Nabi raikan orang tua sampai tahap macam itu. Begitulah tuan-tuan yang perlu kita persembahkan terhadap anak-anak kita, terutama dalam mengisi kemerdekaan. Apa benda yang kita nak isi untuk kita nikmati dan anak-anak cucu kita menikmati. Jangan mereka buat nanti mereka kata ini orang tua-tua kami yang buat.
Pak Sempur korang bergaduh ni. Habis korang tutup pun bergaduh. Dia tengok yang itu. Habis korang duduk telagah tak habis-habis. Korang pun tutup pun telagah tak habis-habis. Dia tengok pada situ. Yang kedua, anak-anak muda. Kita ni ada pemikiran. Kita ada pendidikan. Malah pemikiran kita sangat tepat. Sangat jitu cepat. Macam-macam benda ni anak-anak muda sangat cepat. Kadang-kadang kita tak terkejar apa yang mereka fikirkan. Tetapi apa benda yang kita buat itu ada limit, ada had, ada sempadan. Jangan sampai melanggar sempadan yang menyalahi peraturan undang-undang, sistem, agama dan sebagainya. Kemerdekaan bukan makna kau suka hati kau nak buat apa benda pun. Merdeka ni lama dah disebut oleh Allah dalam Quran. Mula-mula sekali disebut pada Adam dan Hawa. Kamu duduklah dalam syurga ni. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah tinggallah engkau dan isteri engkau dalam syurga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang kamu suka dalam syurga ni kamu makan. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kamu hampir kepada pokok ini. Allah kata pada Nabi Adam, hang nak makan apa pun hang makan. Tapi jangan hampir pada pokok ini. Nampak tak tuan-tuan? Itu makna kemerdekaan. Kau nak buat apa buat. Tapi peraturan, undang-undang ada yang melarang. Jangan kau pergi redah. Jangan kau pergi langgar. Itu bukan makna kemerdekaan. Banyak benda baik yang kita boleh buat untuk manfaat kita dan negara, agama kita. Tetapi bukan perkara yang membawa kepada kerosakan diri kita sendiri. Tuan-tuan, adik-adik, anak-anak belum dikira merdeka kalau melakukan perkara yang merosakkan diri sendiri, merosakkan negara kita, dan ambillah contoh yang terbaik sudah pasti terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz di atas nasihat dan rumusan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, berkaitan dengan integriti sentiasa di hati. Mungkin sedikit daripada Yang Bahagia Tan Sri sebelum kita menutup kita punya ruangan ataupun orang kata menutup dialog kepimpinan kita pada hari ini. Sedikit nasihat daripada Yang Bahagia Tan Sri dengan pada orang muda ataupun golongan belia pada hari ini berkaitan dengan integriti dan semangat patriotisme ni dalam kalangan golongan mulia. Mungkin sedikit silakan Yang Bahagia Tan Sri. Bagi saya, tiap-tiap belia ataupun pemimpin-pemimpin muda mesti mempunyai idealisme. Daripada kajian saya sendirilah, pemimpin-pemimpin yang mempunyai wawasan dan idealisme sentiasa berpegang pada nilai, sama ada nilai agama ataupun nilai idealisme itu sendiri. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang berintegriti, idealism itu mesti jelas. Kalau kita nak membina dan nak meningkatkan masalah masyarakat anak bangsa kita, idealisme itu mesti cukup penting untuk dia tahu di mana ke arah dia nak bawa. Dan teras itu cukup penting. Bagi saya teras keagamaan cukup penting sebagai teras untuk menentukan seorang itu sentiasa melakukan benda yang betul yang menjadi teras utama dalam integriti. Sekian. Okey, terima kasih Tan Sri, terima kasih Ustaz atas orang kata perkongsian kita selama 1 jam setengah bagi pihak ILEAD khususnya. Suka untuk saya rumuskan bahawa berkaitan dengan integriti ini sebenarnya terpulang kepada bagaimana diri kita untuk melihat kepada perkara tersebut dan bagaimana untuk kita dan akhirnya sebenarnya berbalik kepada amanah ataupun sikap benar dalam diri individu masing-masing. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton bersama-sama dengan kita pada hari ini. Suka untuk saya ingatkan seperti biasa kita telah pinkan link penilaian dan pendaftaran berkaitan dengan sesi dialog pada hari ini di ruangan komen yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan di ruangan tersebut dan kemudian tuan-tuan akan terus dibawa ke dalam atau terus mendapat email berkaitan dengan pendaftaran penilaian hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada Datuk Ustaz Kazim Elia dan dengan Yang Bahagia Tan Sri Abu Kasim bagi pihak ILEAD khususnya mengucapkan terima kasih atas kesudian bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam membicarakan soal dialog kepimpinan
dialog kepemimpinan patriotik, integriti sentiasa di hati. Bagi pihak tuan rumah saya mengucapkan terima kasih, dan insya-Allah jika ada kelapangan kami di peringkat IDPH iLead orang kata masih lagi ingin bersama untuk kita sirikan atau mungkin kita teruskan untuk siri pada masa akan datang, siri 2 atau siri 3 untuk membicarakan soal-soal berkaitan dengan kepemimpinan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, suka untuk saya ingatkan, kita bukan sahaja ada dialog kepimpinan hari ini, kita akan ada lagi satu dialog kepimpinan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pada 11 hari bulan ini bersama untuk kita sirikan atau mungkin kita teruskan untuk siri pada masa akan datang, siri 2 atau siri 3 untuk membicarakan soal-soal berkaitan dengan kepemimpinan. Kepimpinan patriotik sampai ini berkorban untuk saya ingatkan, kita bukan sahaja ada dialog kepimpinan hari ini, kita akan ada lagi satu dialog kepimpinan untuk Okey, dalam 11 hari bulan, saya difahamkan 11 hari bulan kita akan ada lagi satu dialog kepemimpinan. Kali ini kita membawakan panel yang berbeza. 5 minit. Okey, tuan-tuan dan puan. Kita akan bersama dengan kepimpinan patriotik berkorban demi agama, bangsa dan negara, iaitu kali ini kita membawakan panel yang berbeza. Lieutenant General Datuk Seri Zaini Muhammad Said, mantan Panglima Medan Tentera Darat Angkatan Tentera Malaysia, dan yang bersama dengan kita adalah yang berbahagia Datuk Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Sultan Ahmad I, dan bersama dengan saudara pimpinan patriotik berkorban demi agama, bangsa dan negara. Jadi saya rasa itu sahaja kita yang perkongsian pada kali ini. Bagi pihak iLead kami mohon maaf seandainya ada sebarang kesilapan ataupun kekurangan sepanjang dialog ini dilaksanakan. Daun selasih, pokok senangan, terima kasih and see you again. Jadi saya Muhammad Aziz Nazwan bin Zakaria mohon daripada kluster kepimpinan iLead mohon mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi tausiah pada